Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah tuan-tuan, kita sambung muka surat 602. Kita masuk kepada kaedah yang ketiga, iaitu al-masyaqqah tajlibut taisir, iaitu kesukaran, kesusahan, kesulitan membawa kepada kemudahan, membawa kepada keringanan. Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan seseorang hamba itu melainkan dengan apa yang dia mampu untuk lakukan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan dalam mensyariatkan hukum-hukum, Allah Subhanahu wa taala berkehendakkan kemudahan bagi kita. Dia tak nak kita ni susah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Maknanya Allah menghendaki kita ni senang, kemudahan, dan dia tidak menghendaki kita ni untuk menanggung kesukaran. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Dan tidaklah ia jadikan kepada kamu pada agama itu susah. Jadi prinsip yang ketiga ni tuan-tuan, saya telah pun lihat dalil-dalilnya tentang kesukaran-kesukaran yang berlaku boleh memberikan keringanan kepada kita untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban hukum syarak. Sebab-sebab yang menjadi keringanan dalam syariat Islam ini, pertama sekali kekurangan. Kurang ni kurang akal, kurang keupayaan, kurang kemampuan ta'akul ataupun pemikiran dia tak capai lagi nak capai. Contohnya, hukum syarak ni tidak dibebankan kepada orang-orang yang kurang akal seperti orang gila, ataupun yang tak cukup akal lagi, iaitu kanak-kanak, ataupun orang yang tidak sedar kerana tidur. Orang yang tidur dia tak sedar, tuan-tuan. Jadi kekurangan-kekurangan ini menyebabkan hukum syarak diringankan ataupun tidak dikenakan, ataupun tidak berjalan hukum syarak itu kepada orang gila, kanak-kanak, ataupun orang yang tengah tidur, berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam an thalathah, diangkatkan kalam daripada tiga kumpulan manusia. Diangkatkan kalam tu maknanya tidak dituliskan beban dosa kalau tidak melakukan hukum syarak, kepada tiga orang, iaitu anis sabi, daripada budak-budak, hatta yahtalim, sampailah dia mimpi, maknanya sampai dia balik. Jadi budak yang di bawah umur balik, maka mereka ini tidak dibebankan dengan apa-apa bebanan kewajiban. Kalau dia tak sembahyang pun dia tak berdosa. Kalau dia tidak berpuasa pun dia tidak berdosa. Wa anil majnun hatta yufiq, dan kepada orang yang gila sampailah dia waras, dia siuman.
Jadi dekat sini tuan-tuan, maka berlakulah hukum. Kadang-kadang ada orang ni dia gilanya ikut time. Masa bulan mengambang, dia jadi harimau jadian, contoh. Jadi masa time dia jadi harimau jadian tu, dia angkatlah kalam dia. Maksudnya time dia gila tu, time gila dia datang. Tapi kalau time dia siuman macam biasa, macam orang biasa. Dia ada orang macam tu tuan-tuan. Dia bila makan ubat dia baik. Bila tak makan ubat, mulalah dia punya mengongnya tu datang. Wa anin naim hatta yastaiqiz, dan ke atas orang yang tidur sampailah dia berjaga. Contohnya kekeselan. Mantu kan kesel. Jadi mantu hari Ahad kesel, dia pun tidurlah sekejap nak rehat. Dalam pukul 5 lepas sembahyang asar tu, dia pun tidur sekejap. Turu tangi isyak. Bangun isyak, Allah maghrib terlepas. Jadi maghrib yang terlepas itu tidak berdosa. Tapi kena tengok juga, terutama yang subuh lah. Subuh ni ramai orang yang terlepas. Pasal apa terlepas? Main game sampai pukul 5 pagi. Pukul 5 baru tidur. Yang ini tak ada. Ini memang sengaja engkau tidur lewat, sehingga subuh engkau ni pun terlepas. Yang ini harus mungkin untuk dia tidak terlepas daripada kewajiban. Tapi kalau memang betul-betul letih, macam cuti semalam kan, saya baru balik dari Taiping kan. Ya Allah, jalan ni jam. Sak dawan-dawan pelas ke jam. Bayangkan time cuti sekolah orang ramai keluar kan. Balik-balik, katalah balik-balik kekeselan. Sampai rumah pukul 12. Terus bleng turu, sekali bangun-bangun wis pukul 8. Subuh terlepas. Yang ini tak apa. Sebab dia memang dalam keadaan letih. Terutama orang yang baru balik daripada naik kapal terbang, berlaku jet lag. Dalam penerbangan dalam berbelas-belas jam tuan-tuan dalam kapal terbang. Balik memang tuan, langsung tak ingat apa dah bila tidur tu. Sekali bangun-bangunnya dah pukul 10 pagi. Masa itu orang seperti ini tidak melaksanakan solat subuh, dia tidak berdosa. Kerana tidurnya itu adalah satu tidur yang menyebabkan dia tidur yang satu keperluan, dan dia terlalai akibat daripada tidurnya itu. Demikian juga perempuan tidak ditaklifkan dengan sembahyang berjemaah, sembahyang Jumaat dan jihad. Maknanya orang perempuan ni tuan-tuan, dia tidak wajib sembahyang berjemaah. Apakah tidak wajib sembahyang berjemaah itu? Tak boleh datang masjid? Boleh. Cuma dia tidak diwajibkan, tidak disunat muakkadkan untuk sembahyang berjemaah. Macam kita orang lelaki-lelaki ni tuan-tuan, kita diwajibkan secara kifayah. Fardu kifayah dalam mazhab Syafi'i, fardu kifayah. Walaupun di sana ada pandangan dalam mazhab Syafi'i yang kata sunat muakkad. Tapi pandangan yang lebih kuatnya ni fardu kifayah. Maknanya kalau sunat muakkad tuan-tuan, saya rasa Pak Imam pun tak datang masjid ni. Sunat muakkad dia. Tok Bilal pun datang, masjid kosong. Orang yang singatan, orang serapai masjid. Tapi kita berpegang kepada fardu kifayah, paling tidak Pak Imam dengan Tok Bilal. Datang je, maka satu kampung Sungai Lang baru ni tidak berdosa. Itu contoh. Sembahyang Jumaat langsung, orang perempuan tidak difardukan untuk, tidak diwajibkan untuk sembahyang Jumaat. Cuma kalau orang perempuan nak datang sembahyang Jumaat juga. Ini ada tak? Ada? Macam ni? Yalah, nak rumah boring kan. Sing lanang lungo, cemuan, anak-anak wis ora eneng, daripada tengok nak rumah, dia pergilah nah. Okey, maknanya dia tidak diwajibkan.
Tapi dibolehkan pergi, tak masalah. Juga berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berlaku peperangan, tuan-tuan, maka orang perempuan ini dia tidak terkena kewajiban jihad itu. Itu yang pertama. Maknanya yang pertama tadi ialah orang yang ada kekurangan. Ini yang kita kata ni orang perempuan tak wajib apa ni, orang perempuan ada kurang ke? Dia bukan masuk kekurangan tu kelebihan dan kekurangan itu menunjukkan taraf yang berbeza, tak. Maksudnya ada sebab-sebab yang menyebabkan orang perempuan tidak ditaklifkan dengan solat Jumaat dan sebagainya. Yang kedua, jahil. Jahil, tuan-tuan. Jahil tak tahu, aku tak tahu. Aku tak tahu apa tu, katalah sembayangnya kentut. Dia tak tahu kentut tu batal, contoh. Maka sembayang tu macam mana? Bila-bila dah tahu pula 10 tahun punya sembayangnya nak kena qada semua tak? Jangan, tuan-tuan. Selama 10 tahun tu dia tak tahulah adalah sembayang-sembayang tu yang dia kentut, yang dia sembayang juga. Macam mana, tuan-tuan? Nak kena qada ataupun tidak? Itu contohlah. Dekat sini contohnya, harus difasahkan perkahwinan kerana aib pada salah seorang suami isteri, sedangkan aib itu disembunyikan oleh seorang dari mereka. Maka yang seorang lagi tidak mengetahui kedudukan yang sebenarnya. Maknanya jahil itu bukan setakat jahil tak ada ilmu. Mana jahil kerana kita tidak tahu. Contoh yang paling mudah, kita tak tahu pun air dekat baldi itu sebenarnya sudah kena kencing kucing. Kucing dah kencing kat situ. Tapi kita tak tahu langsung. Kita tak tahu, kita penggunalah air tersebut, maka air tersebut suci bagi kita. Sebab kita tak tahu benda tu sudah kena kencing kucing. Jadi dalam hal berumah tangga ni, tuan-tuan, contohnya boleh dipasahkan. Katalah kita kahwin dengan perempuan, kita tak tahu, tak dibagi tahu pun perempuan itu umpamanya di antara yang mengharuskan pasah, umpamanya macam mana ya, gila lah, perempuan tu gila lah. Perempuan tu gila. Ini yang memang ada kes. Ada kes, tuan-tuan. Dia ialah seperti usia makin lanjut, tak kahwin-kahwin, lalu dicarikanlah jodoh. Dicarikan jodoh, dapatlah seorang perempuan, kemudian dikahwinkanlah. Malam pertama okeylah, malam kedua, malam ketiga lain macam pula. Lagi-lagi pula mengambang jadi Pontianak belakang. Contohlah. Jadi tiba-tiba dia tu gila. Gila lah, memang gila. Rupanya memang orang tu gila. Perempuan tu gila, tapi tidak diberitahu ketika berlaku proses peminangan dan sebagainya. Maknanya pada ketika itu boleh dipasahkan. Trauma orang tu sampai sekarang tak kahwin, tuan-tuan. Selepas lepas dia bercerai lah. Maknanya dia cerai tu, dia jadi trauma sampai sekarang tak kahwin. Dia cara ni sekadung dia kawus dia pusing. Itu contoh keaiban yang berlaku pada salah seorang daripada pasangan. Yang ketiga, antara keringanan yang diberikan oleh Islam apabila kita sakit. Apabila kita sakit, Islam membenarkan tayamum ganti dari menggunakan air pada wuduk kerana sakit. Maknanya tangan tak boleh kena air. Ataupun anggota-anggota wuduk ni, ada di antara anggota wuduk ni tak boleh kena air. Maka boleh gunakan tayamum. Demikian juga kalau seorang perempuan sakit, maka doktor boleh melihat kepada tempat dia sakit, walaupun tempat sakit itu terletak pada aurat dia. Maknanya doktor boleh melihat aurat seorang wanita kerana untuk berubat. Contoh yang paling jelas,
Kawan-kawan kita ni yang tak boleh sembahyang dengan sempurna, sembahyang menggunakan kerusi. Sedangkan salah satu rukun sembahyang ialah berdiri bagi yang mampu, tapi dia tak mampu berdiri. Ialah tak kena gaut, tak tahu. Nak kena gaut baru tahulah macam mana tak boleh nak berdiri sembahyang. Tak boleh nak sembahyang dengan sempurna. Terpaksa sembahyang dekat atas kerusi. Itu antara perkara yang memberikan keringanan terhadap ibadat-ibadat ialah sakit. Macam orang yang berpuasa, maka kerana sakitnya itu dia boleh tidak berpuasa dengan menggantikan puasa tersebut pada ketika dia sihat. Tapi kalau orang yang sakit berpanjangan, tak sembuh-sembuh, disahkan oleh doktor bahawa dia tidak boleh sembuh, maka dia boleh tidak berpuasa dan menggantikan dengan beras. Wa ala yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa, sama ada kerana sakit ataupun kerana terlalu tua bangka, orang kata kan, terlalu tua sampai dia tak mampu untuk berpuasa, tuan-tuan, maka dia boleh tidak berpuasa tetapi digantikan dengan beras. Yang keempat, antara benda yang boleh menyebabkan seseorang itu mendapat keringanan ialah safar. Safar ni bermusafir. Diharuskan bagi orang yang bermusafir untuk buka puasa. Bermusafir lebih daripada 2 marhalah, dia diharuskan berbuka puasa. Dia boleh untuk berbuka puasa tak puasa, tapi kena ganti pada waktu yang lain. Tak kiralah dia bermusafir naik motor ke, dia bermusafir naik kereta Mercedes ke, asalkan dikatakan bermusafir. Tapi kalau dia nak puasa terus, boleh tak? Boleh, tak masalah. Cuma dia dibolehkan untuk berbuka puasa ataupun menjamakkan sembahyang. Jamak sembahyang. Ini tuan-tuan biasa tahu. Dia bukan kira ada masjid tak ada masjid, tuan-tuan. Ada orang kata, oh, dulu jamak dibolehkan kan pasal tak ada masjid. Sekarang masjid banyak, surau banyak, tak payah jamak. Ada yang kata begitu. Tak, dia bukan soal masjid. Zaman dulu tak ada masjid pun boleh sembahyang kat padang pasir je, tak masalah. Tetapi itu suatu rukhsah, suatu keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ataupun kasar sembahyang. Kasar sembahyang yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Lagi best boleh jamak dan kasar. Jamak dan kasar sekali, tuan-tuan. Maknanya dibolehkan, tuan-tuan. Yang kelima, di antara sebab-sebab yang menyebabkan seseorang itu boleh diberikan keringanan ataupun dia terlepas daripada dosa, lupa, kelalaian. Tidak dianggap satu kesalahan dosa yang dilakukan dengan sebab terlupa, seperti makan atau minum di siang hari pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan dia pun terlupa. Dia pun makan. Sekali makan suara, kita nak puasa ya. Dia kata kelalaian. Tapi dah warak. Maknanya itu dia tidak berdosa, tuan-tuan, kerana terlupa. Contoh lagi apa kalau yang benda-benda terlupa ni tidak menyebabkan kalau terlupa rakaat dia ada cara dia. Maknanya benda-benda yang dia terlupa lah. Terlupa yang tidak betul. Maknanya dia memang betul-betul lupa. Dia betul-betul lupa. Terlupa sembahyang pernah tak? Terlupa sembahyang. Bukan maksud terlupa sembahyang lepas tu tak payah buat dah. Contoh. Pernah, tuan-tuan, pernah terjadi. Ada kawan tu dia terlupa. Dia ingat dah sembahyang, rupanya belum sembahyang. Dah masuk, katalah dia lupa sembahyang zuhur. Dia rasa dia ingat dah sembahyang zuhur, rupa-rupanya sekali masuk asar, tadi aku zuhur tak sembahyang lah. Maka terlupanya dia daripada melakukan sembahyang zuhur tadi itu, dia tidak berdosa, tapi dia kena qada lah.
Kena qada dia punya sembahyang kerana dia terlupa. Terlupanya tak berdosa, tapi kalau sengaja meninggalkan sembahyang, itu berdosa. Yang keenamnya lagi perkara yang menyebabkan dimaafkan ialah ikrah. Ikrah ni paksa. Dia maafkan melafaz dengan kalimat kufur kerana terpaksa untuk menyelamatkan nyawa. Terpaksa ni tuan-tuan, ini kadang-kadang orang salah faham. Kenapa beli? Dia paksa saya beli. Salesman paksa saya beli. Betul ke paksa? Paksa ni tuan-tuan letak pistol. Kau kalau tak beli, aku tembak. Ataupun kau kalau tak beli, aku bunuh isteri kau, aku bunuh anak kau. Contoh. Itu baru makna paksa. Paksa ni maksudnya dengan ancaman kepada nyawa ahli keluarga ataupun harta. Itu baru namanya paksa. Tapi kalau belilah encik, barang ni bagus, kita semalah nak layan, kita membeli. Bang, kenapa beli barang tu? Alah, salesman-nya paksa saya belilah. Tu pun paksa. Selagi salesman-nya tak keluarkan pistol, tuan-tuan, tak keluarkan pedang, itu bukan paksa namanya, tuan-tuan. Jadi macam kes yang berlaku kepada sahabat Nabi yang diseksa oleh tentera musuh pada ketika itu, akhirnya dia terpaksa juga tak tahan kena seksa, nak menyelamatkan nyawa dia. Orang kafir itu suruh melafazkan kalimat-kalimat syirik dan sebagainya, dia terpaksa buatlah. Sebab kalau tak, kena bunuh. Begitu juga makan bangkai, itu pun terpaksa. Binatang yang mati atau disembelih dengan tidak mengikut hukum syarak, dalam keadaan lapar, tak ada makanan lah, yang ada mayat kawannya je, terpaksa makan orang, contoh. Lain dah tak ada dah, memang langsung tak ada, yang ada itu. Katalah berlaku sesuatu begitu, tuan-tuan, dalam keadaan begitu, ataupun dalam keadaan dah kelaparan, dalam penjara umpamanya, di penjara di sebuah negara kafir, musuh, dia tak bagi kita makan apa-apa kecuali bagi makan daging babi. Maka selama mana kita boleh bertahan, kita tak makan lah. Tapi lama-lama 2 hari, 2 hari tak boleh tahan, tuan. Langsung tak makan dan tak minum. Jadi untuk kelangsungan hidup, boleh makan daging babi itu, sekadar untuk menyambung nyawa. Bukan sekali makan, sedaplah gulai babi ni. Dia pun makan lagi sampai wah, itu tak adalah. Sama juga minum arak. Tak ada air lain lah yang ada untuk, yang ada cuma arak sahaja. Maka ketika itu bolehlah dia minum arak sekadar untuk menghilangkan haus bagi menyambung hidup atau nyawa, tuan-tuan. Itu yang keenam, paksaan, terpaksa. Yang ketujuhnya umumul balwa. Terpaksa ni, tuan-tuan, termasuk yang baru-baru ni di sebuah negara, di setengah-setengah negara Eropah umpamanya, orang Islam tidak dibenarkan pakai tudung. Pakai tudung tak boleh masuk sekolah, contoh. Maka ketika itu dianggap sebagai satu paksaan. Dari setengah ada di antara beberapa orang ulama kontemporari yang mengharuskan untuk orang perempuan yang dalam situasi begitu, dia boleh untuk tidak memakai tudung. Yang ketujuh, umumul balwa. Umumul balwa ni, tuan-tuan, satu kepayahan umum yang tak boleh kita nak elak. Tak boleh kita nak elak, tuan-tuan. Zaman sekarang ni, dalam keadaan ekonomi kita bercampur-campur. Dalam keadaan ekonomi kita bercampur-campur. Contoh zaman belum ada bank Islam. Contoh zaman sebelum ada bank Islam. Kita nak simpan duit kat mana? Simpan bawah bantal. Duitnya puluh-puluh ribu, takkan nak simpan bawah bantal, tuan. Jadi tak selamat. Terpaksalah simpan di bank yang ada zaman dulu.
Zaman sekarang ni dah ada bank Islam, dah tak ada pilihan dah. Maknanya kita wajib menyimpan di sistem perbankan Islam. Tak bolehlah dengan sistem perbankan konvensional biasa, tuan-tuan. Ini zaman-zaman ataupun kita hidup di sebuah negeri macam dekat Eropah, tuan-tuan. Dekat Eropah banyak perkara umumul balwa. Benda yang dah jadi umum dekat situ. Kita tak boleh tak ikut, terpaksa ikut. Contoh kat sini, dimaafkan gharar yang sedikit dalam urusan jual beli. Gharar ni satu benda ketidaktentuan. Percikan najis. Percikan najis ni yang tak boleh kita nak elak. Dan tanah-tanah jalan raya. Sebab tu ada setengah-setengah kitab, contoh kisar gandum tu, guna lembu kan, guna lembu tu pusing. Lembu tu sampai pusing-pusing tu, dia pun kibah-kibah dia punya buntutnya. Kibah-kibah buntutnya kena bekas-bekas tahi dia kan, dia berak tu. Kecipratan sikit lah pergi kat gandum tu. Itu benda yang tak boleh kita nak elak. Umumul balwa. Contoh lagi, tuan-tuan, tiba-tiba satu ketika musim cicak. Katalah musim cicak. Cicak banyak. Putu ngesing cicaknya, tuan-tuan. Itu satu bentuk. Sekarang tak ada lah musim cicak, maknanya masih boleh kita elak lagi. Ini kalau satu ketika keadaan yang orang tak boleh nak elak lah kan. Takkan hari-hari nak disapu, nak dibunuh pun dah tak larat, contoh. Satu bentuk satu bentuk kesusahan umum yang tak boleh kita nak elak. Macam tanah-tanahnya kat jalan raya tu, kita lecak ke apa semua kan, kena dekat tayar kita ke, atau kena kita nak pergi masjid dan sebagainya, musim hujan, tuan. Jadi benda-benda ni ada benda-benda yang tak boleh nak dielakkan. Itu suatu umumul balwa. Jadi ni 7 sebab bagaimana sesuatu perkara itu boleh diberikan keringanan dalam hukum syarak. Itu antara prinsip-prinsipnya lah. Wis atan ke? Dah. Okey, rukhsah. Rukhsah ni maksudnya keringanan. Kelonggaran. Kelonggaran syarak mencakupi 7 jenis hukuman. Rukhsah, kelonggaran pada hukum syarak ni ada 7 jenis. 1, pengguguran. Seperti digugurkan hukum sembahyang Jumaat, puasa, haji dan jihad kerana keuzuran-keuzuran yang tertentu. Contoh, kita mengalami pandemik, maka digugurkan sembahyang Jumaat. Tak payah pergi masjid, tak dirikan sembahyang Jumaat. Benar kan? Kemudian dibagi kelonggaran. Tok Imam, Tok Bilal 2 orang. Ada pun 3 orang ke 5 orang itu? Mula-mula 5 orang boleh. Itu. Yang lain gugur sembahyang Jumaat kerana berlaku pandemik. Ataupun gugur puasa kerana bermusafir dan sebagainya. Maknanya benda-benda yang sepatutnya wajib digugurkan kerana sebab-sebab yang tertentu. Itu pertama. Itu rukhsah yang pertama. Keringanan yang pertama. Keringanan yang kedua, pengurangan. Maknanya sepatutnya 4 rakaat dikurangkan jadi 2 rakaat. Seperti sembahyang. Tapi puasa tak boleh kurang ya. Kalau tahun itu puasanya 29 hari, kena 29 hari. Walaupun dia bermusafir tinggal puasa 5 hari, dia kena lengkapkan juga 5 hari. Sebab dikatakan fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yang ketiga, penggantian. Ganti itu maknanya, contohnya wuduk diganti dengan tayamum. Wuduk diganti dengan tayamum ketika tidak ada air. Lagi satu, penggantian puasa dengan fidyah. Maknanya orang yang memang langsung tak boleh puasa, maka dia kena bayar fidyah.
Yang keempatnya pendahuluan, didulukan benda yang kemudian. Takdim, seperti didulukan solat asar dengan ditunaikan pada waktu zuhur. Itu namanya jamak takdim. Dan didahulukan zakat sebelum cukup haul. Maknanya contohnya apa? Zakat yang cukup haul, setengah-setengah zakat. Boleh didahulukan walaupun dia belum cukup haul dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Okey, teruskan sekejap. Yang kelima, penangguhan, ditakhirkan. Macam sembahyanglah. Sembahyang zuhur ni kita takhirkan kepada waktu asar. Makna itu jadi jamak takhir. Tuan-tuan, satu benda yang kadang-kadang orang selalu silap. Sembahyang jamak dengan kasar dua benda yang berbeza tau. Jamak ni dihimpunkan sembahyang. Kalau 4 dengan 4 atau 3 dengan 4. Kalau zuhur dengan asar 4 dengan 4. Jamak dan kasar. Barulah dua-dua. Bukan kita jamak. Boleh apa contoh? Contohnya antara rukhsah. Kita ambil rukhsah, kita ambil yang dah difatwakan lah supaya tak jadi isu. Fatwa Negeri Selangor membenarkan doktor yang membuat pembedahan kepada pesakit yang memakan masa yang panjang boleh dijamakkan sembahyang. Maksudnya jamaknya 4 dengan 4 tau. Bukan doktor boleh jamak sembahyang kerana buat apa operation tu, pembedahan, maka dia buat dua-dua. Tak boleh, itu kasar. Jamak dengan kasar dua benda yang berbeza. Selalu orang ingat bila jamak aja mesti dikasar dia jadi dua. Tak. Kasar jamak 4 dengan 4. Jadi doktor yang boleh menjamakkan sembahyang kerana tak boleh tinggalkan dewan bedah, maka dia jamak yang tamam, iaitu jamak yang sempurna, bukan jamak dan kasar. Yang keenam, kelonggaran tarkhis, seperti diharuskan minum arak bagi orang yang tercekik kerongkong ketika tak ada air. Dia tengah-tengah makan apa tercekik. Cari air tak ada. Yang ada apa? Todi. Bolehlah todi lah. Maka boleh minum. Dan berlafaz dengan kalimat kufur ketika dipaksa sedangkan hati tetap beriman. Itu macam tadilah. Dan yang ketujuh, perubahan. Maknanya menukar kaifiat sembahyang tu. Contoh, sembahyang yang dalam keadaan biasa kita sembahyang macam biasa. Sembahyang dalam keadaan sakit tak boleh nak berdiri, kakinya tak boleh berdiri, kena duduk, maka dia tukar daripada berdiri itu kepada duduk. Sujud tak boleh, maka dia tukar keadaan sembahyang itu daripada sujud yang macam biasa dengan sujud kerendahkan sahaja kepala, tuan-tuan. Dan juga semacam sembahyang dalam peperangan, maknanya diubah sembahyang berjemaah biasa itu kepada sembahyang ketika dalam peperangan. Wallahu alam, tuan-tuan. InsyaAllah kita akan masuk kaedah-kaedah yang berada di bawah kaedah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesusahan boleh membawa kepada keringanan. Ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, kita akhir dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la'asna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.